Satu ilmu yang disebut di kalangan para mufassirin, mereka menyebut tentang yang saya sebut tentang munasabat. Munasabat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala walaupun turun Quran ni diturun Iqra dulu, kemudian diikuti dengan surah-surah yang berikutnya. Tetapi apabila Allah menyuruh nabinya, malaikat Jibril, baca balik kepada Nabi, disusun semula Quran, disusun Fatihatul Kitab dulu, diikuti dengan suratul Baqarah dan seterusnya dan seterusnya. Setiap susunan surah itu mempunyai munasabat, bermaksud surah-surah itu ada tujuan kenapa Fatihah dulu dan kenapa yang akhir sekali Qul a'udzu birabbin nas. Dan juga ada munasabat, ada pasal susunan, kenapa ni ayat pertama, ini ayat kedua, kenapa ini surah sebelum, ini surah selepas. Mengkaji kedudukan ayat dan mengkaji kedudukan surah itu satu ilmu yang besar di dalam bidang tafsir yang dibuat oleh sebahagian para ulama. Cuma kita bincang secara ringkas dalam tafsir ini. Hadirat yang dirahmati Allah, peringkat Mekah kita bila nak bayangkan keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Quran turun di peringkat sangat mencabar. Bilal kena seksa, Ammar kena seksa, Yasir kena bunuh, Sumayyah kena bunuh, Khabbab kena bakar belakang dia. Ini satu suasana, dan Nabi SAW tak ada apa-apa. Tak boleh kata tak ada, walaupun seorang yang daripada noble family, seorang yang berpengaruh, tetapi dalam keadaan itu tak memberi apa-apa. Mereka semua pun hanya tak buat kat dia kerana jaga kabilah saja. Yang lain semua kena. Ketika itu Al-Quran turun, Al-Quran tarsikh, Al-Quran tanamkan usul akidah sekuat-kuatnya, sehingga generasi itu tidak lari, dan generasi Mekah itulah yang menjadi tunjang kepada kesinambungan pemerintahan Nabi SAW. Setelah Nabi tak ada, as-sabiqunal awwalun, mereka-mereka yang awal, yang mendahului. Sebab itu tarsikh iman itu penting untuk memahami hakikat kepada agama, hakikat kepada tauhid, hakikat kepada akidah. Akidah dahulu, faham akidah dulu sebagai trust. Dan ini yang Al-Quran ketika peringkat ini turun, dia tak banyak sentuh hukum hakam, dia banyak sentuh tentang syurga, tentang neraka, tentang alam, tentang kekuasaan Tuhan. Dan ini juga pendidikan di dalam Islam. Awal-awal bukan ajar wuduk dulu, awal-awal ajar akidah dulu. Sebab itu Luqman mula-mula ayat yang dia ajar anak dia apa dah? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kau syirikkan Allah. Kita mula-mula ajak apa? Kita mula-mula kita suka minta orang masuk kepada Islam ini daripada pintu fiqh. Bila masuk dalam pintu fiqh, maka kita jadi pening lah. Duk bahas pasal fiqh, pasal faham tak mazhab Syafi'i, macam tu. Tapi kalau masuk daripada pintu akidah dulu, kita tahu semua ibadah ini balik kepada Allah Jalla wa'ala. Pasal pintunya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan guru kepada semua yang Allah mahu ini Muhammad Rasulullah. Jadi walau macam mana kita amal pun, kita akan balik bahawasanya kepada Allah. Allah itu Rahman, dia Rahim, agamanya luas. Bila dia mengaji fiqh dulu, hatu yang duk kira batal, semayang orang tu tak sah, yang ni tak sah. Sebab dia jadi rigid dengan hukum, dia tidak mengenali Tuhan yang menurunkan hukum. Tuhan itu Rahman, Tuhan itu Rahim, Tuhan itu mengutuskan Rasul, Tuhan itu memulakan kitabnya Bismillah Ar-Rahman
Ar-Rahim. Maka fiqh dia jadi ketat, tidak fleksibel. Sedangkan Tuhan yang kita sembah itu Ar-Rahman dan Rahim. Kemudian tak ada panduan, kaul pertama ke kaul kedua. Bila banyak kaul dia jadi pening. Bukan kita kata tak boleh ada kaul, memang ada kaul dan sebagai perkara, banyak perkara ijtihad. Tetapi nak ijtihad bagaimanapun, apabila adanya hadis Muhammad Rasulullah, maka pakai Muhammad dulu. Manusia mungkin ijtihad, fuqaha mungkin ijtihad, kita ra'ikan ijtihad. Tetapi jika ijtihad itu fi mauridin nas, ijtihad itu pada tempat yang ada nas, maka nas didahulukan daripada Nabi SAW. Maka kita kena tarsikhkan akidah seperti mana yang dilakukan oleh Al-Quran pada peringkat Makkah.